pasar malam ke, pasar siang ke, satani ke. Pasar-pasar ni tempat iblis dan syaitan pacak nira. Sebab itu tempat ini tempat yang paling manusia alpa. Maka oleh kerana tempat ini tempat yang paling manusia ghalid dan alpa, lebih-lebih lagi peniaga. Dalam semua kerja-kerja yang kita buat, turun bendang, pergi pejabat, pergi sekolah, pergi kilang, berniaga, yang paling orang ghalid sekali ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Salwa dan Muslimat Al-Falah yang mengatur majlis pada hari ini. Bila sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama dalam majlis Allah dan majlis Rasulnya pada pagi ini. Bersama dengan kita ialah sebuah kitab yang dihasilkan oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ataupun lebih dikenal dengan Imam Haddad. Kitab yang bersama dengan kita pada pagi ini ialah Risalah Mu'awanah Menggapai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suatu cita-cita menuju kepada ma'rifatullah. Kitab ini jadi pedoman kepada setiap murid yang nak berjalan kepada Allah dan mencapai cinta dan kasih Allah kepada hamba Dia. Jadi saya mula sikit mukadimah penyusun, iaitu pada muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Esa, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, yang Maha Memberi rezeki, yang Maha Pengasih dan banyak memberi, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup nabi-nabi dengan membawa risalahnya kepada seluruh makhluk dari golongan manusia dan jin. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda yang di dalamnya terdapat yang hak, yang dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia serta penjelasan yang menerangkan tentang yang hak dan yang batil. Allah juga mensyariatkan buat baginda dan umatnya seperti yang telah disyariatkannya kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Imam Haddad telah membawa ayat dalam surah Ali Imran 1:4 ini menjadi ayat muqaddimah kepada kitabnya Risalah Mu'awanah. Allah sebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu jadi satu ummah. Hendaklah kamu jadi suatu ummah yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini Allah tujukan kepada kita semua. Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah jadi sebahagian kamu orang-orang yang yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh orang melakukan kemakrufan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada kejahatan. Daripada ayat ini dapat kita faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hendak kita, ada sebahagian kita orang yang bekerja menyuruh orang kepada kebaikan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, menyuruh orang dalam perkara ma'ruf, mencegah orang daripada perkara mungkar. Maksudnya, umat Islam kena diperuntukkan di kalangan kita kumpulan orang yang buat kerja ni. Bukan mesti semua orang. Sebab ayat ni mai, wal takum minkum ummah, hendaklah ada sebahagian kamu. Maknanya perkara ni kalau tak ada orang buat, semua berdosa. Tapi kalau dah ada orang buat, maka yang lain hukumnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dah ada orang buat, maka memadai yang lain. Dengan golongan yang buat tu, dia mengangkat dosa semua yang ada. Tapi kalau tak ada, wajib diadakan, diwujudkan orang yang menyuruh kepada kebaikan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam situasi ini, kita kena berterima kasih kepada macam jemaah tabligh dan juga kumpulan-kumpulan dakwah, organisasi-organisasi dakwah yang alert dan prihatin dalam perkara mengajak orang berbuat baik. Sebab mereka tolong mengangkat dosa kita. Kalau tak ada mereka yang melakukan, maka berdosa pada semua. Bila ada golongan ni, ia menjadi syarat kepada kemenangan umat Islam. Sebab itu Allah sebut wa ulaika humul muflihun. Dan mereka ialah orang-orang yang berjaya. Maksudnya, siapa yang bekerja mengajak orang buat baik, mencegah orang daripada kejahatan, maka dijamin dia menjadi orang yang berjaya. Contoh, seorang doktor di klinik, di hospital. Dulu-dulu waktu kita budak-budak, kalau kita pergi hospital, doktor dulu selalu dia peringat. Lepas dia bagi ubat, dia cek kita, dia bagi ubat, dia kata kita usaha je. Allah yang bagi lega. Tu dakwah tu. Kena ada tu kat kita. Kita buat apa pun kerja, dia mesti ada unsur yad'una ilal khair, menyuruh orang buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, seorang kontraktor buat rumah. Dia kontraktor, dia buat rumah. Jadi customer dia pergi ke pejabat dia, bagi tahu nak buat rumah, nak minta dia urus rumah yang kita nak buat ni. Okey. Jadi kontraktor tu pun Salah Sayyidina Muhammad, dia tanya, nak apa bilik? Bilik macam mana? Konsep rumah macam mana? Dia pun terang nak rumah macam ni. Konsepnya konsep Inggeris contohnya. Rumah dia macam ni. Bilik dia begini. Baik, kontraktor ni contoh saya. Dia kata ni buat rumah semua ni untuk bilik sihat ni. Bilik sakit ada tak? Ataupun dia kata bilik mati ada tak? Barangkali customer tu terkejut tu. Bilik mati, bilik sakit, macam mana pula? Macam ni. Kontraktor terang, kita ni buat rumah ni jangan duk faham kita nak buat rumah hidupnya, nak buat bilik orang-orang yang hidup, untuk bilik-bilik orang yang sihat. Kena tengok juga bilik sakit. Bilik sakit tu macam mana? Dia tanya. Bilik sakit ni, bilik yang seorang tu duduk dalam bilik tu, Salah Sayyidina Muhammad, mungkin dia tak boleh bangkit dah, tapi dalam bilik tu dia ada tandas. Untuk Salah Sayyidina Muhammad, dia berak tak perlu bangkit pergi bilik air, dia berak sambil tidur. Faham tak? Jadi bila selesai dia qada hajat, bila corak air tu masuk ke dalam tangki najis. Contohnya, fikir tak macam tu? Dia kena fikir sama. Lepas tu buat bilik air. Buat bilik air, Salah Sayyidina Muhammad tak mau fikir buat bilik air macam ni. Kita buat bilik air untuk kita mandi lah. Kita hidup.
Dan tak banyak orang fikir buat bilik air untuk dimandikan. Sebab tu hari ni kena mandi di masjid. Sebab orang tak buat bilik untuk mandi mayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu contoh makna orang yang menyuruh orang kepada benda baik. Kadang-kadang nak buat bilik je salat sayyidina Muhammad. Lepas tu musalla, tempat semayang tak cadang. Mana kontraktor ni dia nak selit celah tu, yad'una ilal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segala pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang yang kerja di majlis pemandaran, contoh ada pasar malam. Okey. Kerajaan yang memerintah contohnya yang mengamalkan prinsip yad'una ilal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang main pasar malam ni, pasar malam ni, pasar malam ke, pasar siang ke, pasar tani ke, pasar-pasar ni tempat iblis dan syaitan pacak nira. Sebab itu tempat ini tempat yang paling manusia alpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana tempat ini tempat yang paling manusia ghalid dan alpa, lebih-lebih lagi peniaga. Dalam semua kerja-kerja yang kita buat, turun bendang, pergi pejabat, pergi sekolah, pergi kilang, berniaga, yang paling orang ghalid sekali ialah berniaga. Orang berniaga yang paling lupa kat Tuhan sekali. Sebab itu Allah sebut rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah puji orang-orang yang berniaga yang tidak alpa daripada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak mengalpakan mereka perniagaan dan jual beli daripada zikrullah. Apa dia makna zikrullah? Sembahyang. Sembahyang. Sebab itu balik pemandaran nak bagi lesen, dia kena peringat kawan hak ambil lesen ni. Berniaga ni jangan lupa, berniaga ni menyebabkan orang lupa sembahyang. Agak balik pemandaran buat macam tu tak? Kena habaq kat dia apa? Habaq kat bos apa, kena buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kejayaan kita duduk pada sembahyang. Kalau tidak, tak adalah azan sebut hayya 'alas salah, lepas tu hayya 'alal falah. Kejayaan kita bukan kejayaan di dunia semata-mata. Kejayaan kita ialah kejayaan akhirat yang kekal di sana. Siapa berjaya di akhirat, di dunia tu jaya sekali. Dia heret sekali kejayaan dunia. Tapi kalau kejayaan dunia semata-mata, tak tentu membawa kejayaan akhirat. Dalam TV bila sebut hayya 'alal falah, dia tunjuk gambar LRT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni gambar tu lagi tak? Tak lah. Konon-konon itulah kejayaan. Baru ni saya pergi Mesir 5 hari. Pergi Mesir ni, Presiden Sisi dalam tempoh 2 tahun PKP ni, dia buat pembangunan gila-gila. 2 tahun setiap 2 tahun ni, dalam tempoh 2 tahun Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia dapat menyiapkan apa? Jalan berserat. Orang Arab tak kubri. Apa dia di sini? Flyover. Lupa pula. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Jadi dia gila sungguh buat flyover. Mungkin dia baru dapat idea dapat sebab Mesir ni lah negara yang paling sibuk yang katakan Mesir ni masalah Sayyidina Muhammad. Sibuk sungguh. Jadi kalau pakai selapis dia jalan teruk lagi daripada Kuala Lumpur. Akhirnya dapat idea, mungkin dia pergi negara mana dia tengok. Tapi yang menariknya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Engineer buat flyover tu orang Malaysia. Laku sungguh orang Malaysia. Alhamdulillah. Kita pergi di Mekah, bangunan jam tu orang Malaysia buat. Salah Sayyidina Muhammad. Kereta api laju daripada Mekah Madinah, orang Malaysia tu. Ni kata orang Melayu Malaysia ni, salah Sayyidina Muhammad. Hebat. Tuhan bagi otak. Hak ni otak orang Melayu ni, masalah Sayyidina Muhammad. Hak ni yang dihalang, disekat oleh Yahudi. Otak orang Melayu jangan sampai berkembang. Orang Melayu bagi mereka rasa mereka baru, mereka bukan orang lama. Ditukar nama Malaysia, kita rasa macam kita ni baru je pada kita ni, generasi pertama umat ni. Salah Sayyidina Muhammad. Generasi pertama umat ni ialah orang Melayu. Nabi Allah Adam tu, Adam daripada adimul ardi. Dia panggil Adam sebab adimul ardi. Sebab warna kulit dia, warna kulit ni Nabi Allah Adam AS. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Alhamdulillah, baru ni kami terjumpa seseorang, satu orang profesor mengaji di India. Mengaji di India, mengaji agama. Tapi tok guru dia ulama hadis tu ajak dia macam mana nak buat minyak enjin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu hebatnya ulama Islam. Balik dia balik mai. Dia dah menego 20 tahun, dia tak sihat. Jadi teknologi itu masalah Sayyidina Muhammad. Baik, darsa ambil, alhamdulillah. Nanti darsa nak keluar minyak enjin, tu kena belilah. Masalah Sayyidina Muhammad. Minyak enjin tu try. Minyak enjin kereta biasa 10,000, dia pergi 15,000. Kereta saya tu had derah juga. Bila buh minyak tu lagi derah. Masalah Sayyidina Muhammad. Minyak enjin ni istimewa dia boleh buh di minyak di kereta hebat tu, buh di Jaguar. Ni kita kena try. Ni otak orang Melayu. Tuhan bagi kat orang Melayu. Wassalamualaikum. Jadi maknanya ni sebab itu orang duk kata bangsa Melayu ni subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, bangsa yang akan merintah dunia kali yang kedua. Tunggu tengok insya-Allah biiznillah. Maksud saya, dalam perkara apa pun kebaikan, dalam perkara apa pun kita buat, sallallahu alaihi Muhammad, kita mesti selit kebaikan. Yad'una ilal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila PBT dibuka, dia izin, dia sign kebenaran untuk buka pasar malam. Kalau bos dia orang ada fikrah yad'una ilal khair, dia tak buka pasar malam semata-mata pasar malam. Dia buat surau di tempat orang meniaga. Sebab dia tahu meniaga ialah tempat yang paling orang lupa sembahyang. Itu maknanya kalau orang tu dia ada dalam diri dia satu prinsip yad'una ilal khair. Okey, kalau kita buat apa pun ada benar dalam hati kita, Allah kata ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Sebab itu umat ini berjaya dengan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat ini berjaya dengan Islam. Maknanya di mana pun kita duduk, jadi kita bawa prinsip Islam. Kalau kita kembang sekali dengan prinsip Islam, kita akan maju. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita buat sesuatu, kita tinggal Islam, kita akan mundur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu orang dia meniaga ayak soya. Boleh tiru dia. Dia buat ayak soya dan orang yang ambil soya dia meniaga disyaratkan mesti meniaga dekat masjid. Pasal apa dia buat macam tu? Sebab dia nak berjaya. Sagi dia kata bila masuk waktu sembahyang, tinggal di sembahyang. Tak ada orang jaga pun tak apa, Allah jaga. Dan dia sangat berjaya di Kedah. Ni kita kena mula fikir macam mana aku nak maju. Kemudian maju ni pula duduk tang mana? Duduk di saf yang pertama. Orang kata meniaga ni lupa sembahyang.
Tak ingat sembahyang. Tak, kita menega, kita duduk depan sekali. Saf yang pertama sekali. Sebab kita ingat Nabi kita sebut, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal fa illam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihima." Nabi kata, kalaulah manusia tahu kelebihan yang ada pada azan dan saf yang pertama. Kalau tak dapat azan dan saf pertama, melainkan dengan mengundi, manusia akan sanggup mengundi. Jadi maknanya kita faham, semua duduk pada sembahyang. Sebab tu ingat tak Nazaria, bos dia tu orang tabligh, Salah Sinama, dia meninggal satu kehilangan. Jadi dia jaga orang yang kerja dengan nazar mesti sembahyang. Ni bos yang prihatin terhadap kejayaan organisasi perniagaan ni, Salah Sayyidina Muhammad. Ada orang berniaga berjaya buka kilang. Bila buka kilang, Salah Sayyidina Muhammad, dia pastikan sebelum daripada kita beroperasi, berapa lepas buka kilang, semua kena sembahyang duha dulu. Ni alert kepada kejayaan. Waktu nak berubat, dia penegak ubat, Salah Sayyidina Muhammad disyaratkan setiap orang yang duduk dalam kilang nak isi ubat mesti ada wuduk. Salah Sayyidina Muhammad. Orang perempuan yang tak boleh sembahyang pada hari, lepas tak boleh sembahyang, lepas tak boleh buat kerja tu, buat kerja lain, bagi kerja lain. Ni keprihatinan kepada kejayaan yang bersama dengan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kita boleh cuba. Ni cara Islam pula. Cara orang lain, motivasi orang lain dah banyak. Jadi motivasi kita betul-betul generasi yang hidup, sangat-sangat hidup. Sebab Islam itu ialah agama yang diredai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Allah tak sebut millah, Allah sebut din. Millah iaitu ritual kita beribadat. Tapi din ni bukan sakat cara beribadat, tapi cara hidup. Din ni cara hidup. Tidak ada agama yang menjelaskan pada umatnya cara hidup, cara agama, melainkan Islam. Daripada selekeh-lekeh perkara, masuk jamban, sampai semulia-mulia perkara, merintah negara, semua Islam ajar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan profesor ni yang berjaya ni, dia mengamalkan konsep berniaga tak berhutang. Dia berniaga, dia tak berhutang. Tapi kapitalis dia ajak, kalau nak berniaga hutang dulu. Pinjam bank sekian, lepas tu berniaga. Lepas tu, bila kita berhutang, kita ada hutang, Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, kita untung tera mana pun setiap bulan, kita boleh mengaku kita kaya lah. Dulu hutang tak bayar lagi, duk bayar sekian, setiap bulan 10,000, 30,000, 40,000, 100,000. Nak kata kaya? Tak boleh kata kaya, duklah hutang. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi profesor ni berjaya sebab dia tak duk dalam hutang. Itulah cara berniaga, cara Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi itulah, nak buka kilang hutang, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita nak kaya orang Islam, kita mengaku je kaya, sebenarnya kita tak kaya pun. Nak keluar daripada belenggu hutang tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyak kita hidup, kita tersalah membentuk acuan, akhirnya kita tak maju pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kena ada orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang kerja dengan kita, Salah Sayyidina Muhammad. Baik,
Kita nak suruh orang buat makruf, kita kena buat makruf dulu. Kadang-kadang banyak idea kita yang baik-baik yang kita nak suruh staff orang bawah kita buat, kita sendiri pun tak aplikasi kat diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya cara pemakaian muslimat, mai kerja macam mana. Jadi bos dia kena tunjuk cara. Tapi macam itulah ma'ruf ni, masalah Sayyidina Muhammad, bukan semudah kita bercakap orang terus buat. Masalah Sayyidina Muhammad, ma'ruf ni iaitu satu tunjuk cara yang orang suruh tu dia terlebih dulu buat untuk memudahkan orang buat. Contoh Rasulullah, satu masa mai jumpa Nabi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dengan maknya Ummu Sulaim. Peristiwa ni berlaku pada hari-hari pertama Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Ummu Sulaim bawa Sayyidina Anas mai, langsung ketika itu kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, Anas sakit gigi." Nabi kata, balik rumah, jangan makan benda manis. Seminggu main pula, kata Rasulullah. Lepas seminggu, Ummu Sulaim bawa anaknya main jumpa Rasulullah, menjumpa dengan Nabi. Nabi kata, macam mana gigi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ibu Anas, sembuh dah Rasulullah, lega dah. Lega dah, tak makan benda manis. Tak makan Rasulullah, aku pun seminggu tak makan benda manis. Doktor kita macam doktor kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang suruh orang buat baik, tapi dia sendiri pun tak buat baik, dia seumpama doktor yang merawat, doktor pun sakit. Kata ulama, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bituqa ka tabibi yudawi wa tabibu maridu. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak bertakwa yang nak menyuruh orang bertakwa, seperti doktor yang merawat, doktor pun sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari itu pakcik tu sakit kurak, pergi klinik. Bila sampai giliran dia masuk bilik rawatan, doktor tu senyum, sila pakcik duduk. Pakcik sakit apa? Kurak doktor ni, kurak. Main di tengah-tengah pakcik. Tengok-tengok tangan doktor pun kurak. Doktor pun kurak juga. Macam mana tu? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu nak suruh orang buat baik, kita lebih lagi, kita lah yang paling banyak kena buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukan bermakna kita kena buat baik sampai kita jadi sebegitu sempurna baru nak suruh orang buat baik. Kalau nak tunggu sampai sempurna, jadi orang yang tersangat baik, takut tak sempat sempurna, mati. Tak ada nak suruh orang buat baik. Jadi kita ni sambil-sambil nak perbaik diri, suruh dah orang buat baik. Macam tu. Sambil-sambil nak perbaik diri tu, dah suruh orang buat baik dah. Lepas tu jangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan berasa apa dengan orang kata, baru mengaji 2-3 hari nak suruh kami buat baik dah. Jangan peduli. Sebab bila mana kita suruh orang buat baik, kita akan muhasabah diri kita, aku buat tak? Bila kita buat, alhamdulillah. Kalau benda tak buat lagi, usaha buat. Dia muhasabah. Begitu juga perkara yang sebut dengan wa yanhauna 'anil munkar, cegah orang buat jahat. Walaupun kita duk buat lagi jahat tu, tapi tengok orang buat jahat, kena tegah dah. Kalau kita tak tegah, yang pertama kita duk jahat tu dapat dosa. Kita duk dosa, kita duk dosa dah. Orang buat jahat depan mata, kita tak tegur lagi, dapat 2 jahat. Dapat 2 dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu orang pencuri nak naik rumah orang, dia bertangga lah siap. Nak naik rumah orang, sallallahu alaihi Muhammad. Tengok-tengok sebelah dia
Ada orang tak tangga juga, nak naik rumah orang juga. Nak buat apa? Nak naik rumah dia ni, nak buat apa? Nak naik rumah juga. Tak boleh tu, dosa tu. Sedangkan dia nak buat dosa tu. Tu konsep kita. Masalah Sayyidina Ahmad, kita bukan baik sangat pun, tapi tengok orang buat tak baik, kena kata tak baik. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang ni berjaya. Semua bidang yang dia terjun, dia akan berjaya. Hak ni saya tengok, kami belajar daripada orang tua kami. Ayah saya, dia tak boleh tengok benda tak baik depan mata dia, dia nak tegur. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang tu, dia main rumah jual Tupperware. Di leher dan ni ada rantai, budak muda. Ayah bila tengok budak tu, dia tak nak tegur budak ni. Kita ni kadang-kadang bila tengok depan mata kita nak tegur tu, kita tak gamak. Allahumma salli ala Sayyidina. Habis kawan tu promosi Tupperware, dia beli 2-3 biji, tapi kena beli lah. Allahumma salli ala Sayyidina. Lepas beli 2-3 biji, waktu tu masalah, dia kata, adik, orang lelaki tak boleh pakai rantai. Oh ya ke pakcik? Oh tak boleh, dosa, haram. Oh ya ke pakcik? Rupanya budak tu sambut. Dia kata, saya tak tahu. Tu dia baru tahu. Lepas tu dia tanya pula, dia buat macam mana pakcik ya? Dia rumah, mak ada lagi? Ada? Balik pergi kat mak. Senang macam tu. Ni ada kena ada dalam jiwa kita. Suruh orang buat baik, tegur orang buat jahat, kita akan berjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perkara tak gamak tu kena cuba buang, sebab kita nak berjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi agak-agak mudah dah nak buat. Payah nak buat, nak kata tu. Tapi kalau kita boleh keluarkan diri kita daripada kongkongan tak gamak tu, tentulah duk kejayaan kita. Tapi nak suruh orang ni pula, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 5. Suruhlah kamu, ajaklah kamu ke jalan Tuhan kamu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Hikmah ni kadang-kadang orang faham kata lemah lembut. Tak semesti. Mungkin awal-awal lemah lembut, tapi lama-lama kalau lemah lembut tak jadi, dia kena keras sikit. Mungkin dengan keras tu baru dia sedap, baru dia faham. Kalau lembut dia tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu ada guru saya cerita, satu orang tok guru. Tok guru ni dalam kampung dia di petani tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Kampung dia ni orang tak sembahyang. Tok guru ni di balik kampung dia, masalah Sayyidina Muhammad, sebelum dia buka pondok, dia proceed orang kampung dia bagi sembahyang. Dia pergi ke sebuah rumah, bila masuk waktu zuhur, masalah Sayyidina Muhammad, sampai di rumah tu bagi salam, Waalaikumsalam. Dia kata, boleh tak saya nak tumpah sembahyang zuhur? Oh boleh tu, boleh. Sembahyang di rumah orang tu. Sagi asap pula, pergi rumah orang lain pula, bagi salam, boleh tak saya nak tumpah sembahyang asap? Boleh tu, boleh. Sagi maghrib rumah orang lain, isyak rumah orang lain, subuh rumah orang lain. Mula-mula dia buat macam tu ya. Dia bila tok guru nak sembahyang, agak-agak dia ajak lepas sembahyang. Mai kita sembahyang sekali. Sembahyang, takkan tok guru ajak nak buat kai kepala. Malu kat tok guru. Pergi ambil wuduk sembahyang.
Tuan-tuan tahu apa hasilnya? Akhirnya satu kampung sembahyang. Itu dia panggil bil hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bil hikmah. Tok guru pada ayah saya, Tuan Guru Haji Arifin, tok guru kampung. Dia tok guru Salah Sayyidina Muhammad, duk keluar mengajar. Kampung dia tahun 60-an tu, kampung tu orang main judi. Tok guru ni Salah Sayyidina Muhammad, dia boleh buat. Dia tak pergi kata, ni semua jangan main judi nak. Tak. Dia pergi rapat. Dia pergi rapat dengan mereka tu. Dia pergi bertenggek. Mereka main judi tu, Salah Sayyidina Muhammad. Dia tengok mereka main. Mereka ni malu-malu kata guru, tapi nak main juga. Main. Tok guru dia tengok Salah Sayyidina Muhammad. Esok tok guru main pula. Esok tok guru main pula. Esok tok guru main pula. Last kali kata tok guru, "Hei, dia kami judi yang ni. Jom kita ngaji." Akhirnya lepas tu mau ngaji. Mau ngaji. Akhirnya lepas tu ngaji. Tinggal judi. Allahumma salli ala sayyidina. Tu dia panggil bil hikmah. Allahumma salli ala sayyidina. Dia ni benda mungkar. Kalau salah kita cara, dia bukan jadi semakin mengurang, tapi dia semakin membesar. Umpama seperti ti ayam. Ti ayam, ayam masuk berak di ruang rumah kita. Kalau kita ambil timba, kita corah macam tu, satu rumah saja. Tapi kalau kita ambil tisu, Salah Sayyidina Muhammad, kita ambil ti ayam tu, kita buang, kita cuci sampai habis, kita ambil ayam sikit ya. Ayam tu sebesar ti ayam tu ya, juri sikit ya. Bersih tak? Bersih. Tu dia panggil mencegah mungkar pun kena cara. Kalau tak, dia bukan jadi semakin mengecil, tapi dia akan semakin membesar. Sebab manusia ni dia ada ego dia. Dia kena ada cara dia untuk membentuk macam mana nak halang dan cegah jangan buat jahat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Rasulullah nak pergi semayang, tapi selalu jalan yang Nabi lalu tu ada dengan janji binatang, ada dengan duri. Nabi tahu siapa yang duk tak tu, anak seorang Yahudi. Salah siapa. Tapi Nabi tak serang dia. Nabi lalu, Nabi kaih tepi-tepi, duri-duri Nabi lalu. Kalau ada najis Nabi jengkek. Pi macam tu, balik macam tu. Satu hari Nabi balik, Nabi pergi masjid, Nabi tengok tak ada. Akhir bila Nabi tengok tak ada, Nabi tanya, mana ada buah duri-duri, ada buah najis-najis ni? Orang habaq kata, sakit Rasulullah. Budak-budak tu sakit Rasulullah. Mana rumah dia? Orang pujuk tu rumah dia. Nabi nak ziarah. Masuk rumah, Nabi ketuk pintu, ayah dah buka, memang budak ni sakit, dan sakit dia tu sudah nazak. Nabi pun cepat-cepat pergi. Nabi suruh budak muda tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab Nabi nak cepat selamatkan dia. Kalau Nabi dapat, Nabi boleh bagi dia mengucap dua kalimah syahadah, dia masuk Islam. Bila Nabi suruh dia mengucap dua kalimah syahadah, budak ni tak terus kata, langsung dia tengok muka ayah dia. Maknanya ayah nak kata ke tak? Tapi ayah dia kata, ya bunayya ati' Abul Qasim. Hai anakku, ikut Muhammad. Dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis umur dia. Dia masuk syurga. Belum sempat dia semayang pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dakwah Rasulullah. Yang ayah Yahudi tu yang boleh kata, ya bunayya ati' Abul Qasim, pasal ayah dia tahu sangat Muhammad. Bukan jenis serang-serang orang, bukan jenis panah bara dengan orang. Nabi lemah lembut. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina. Mungkin si ayah tu
kata belum sampai masa, tapi aku nampak cara macam ada cara dah, nampak jalan dah nak masuk Islam. Mungkin. Dulu ada satu jamaah, saya sempat berkongsi dakwah dengan mereka, jamaah Arqam. Sekarang ni mereka jamaah Ikhwan Global ala Sayyidina Muhammad. Mereka sangat berjaya. Mereka nak dakwah satu orang kaya. Sebab orang kaya, kalau kita dapat dakwah dia, dia beruntung untuk agama. Mereka pergi ke satu rumah orang kaya. Bila masuk dalam rumah tu, masalah Sayyidina Muhammad, mereka kata, ya Allah, rumah dia tinggi tu, majalah seks. Memang orang ni tak tahulah hidup macam mana. Jadi lepas bila masuk rumah orang tu, salah Sayyidina Muhammad, mereka nak tahu dia ni, kita nak dekat dengan dia, poin dia apa. Tu pendakwah kena baca. Sebab setiap orang dia ada kelemahan dia, dia ada pintu masuk ke hati dia. Lepas bersembang tajuk tu, habis. Bersembang tajuk ni, habis. Bersembang tajuk ni, habis. Sampai dah lepas bercakap tajuk anak. Tajuk anak, orang kaya tu berantu. Dia cerita anak tu, dia cerita anak ni, anak di sana, anak di sini. Dia ni kalau cakap maudhu' tu memang dia menangkap. Dia patah, dia ni kalau kita nak main esok, cakap bab ni dulu. Sahaja Sayyidina Muhammad. Akhirnya balik. Lepas main pula lepas tu, dia jangan main esok orang marah. Lah main pula. Dia kena set, nanti kita main. Jadi orang ni bila balik, kita mesra dengan mereka, dia berasa seronok. Bagus mereka tu, seronok saya dengan mereka tu. Agak-agak lama, agak lah, kalau kita pi, dia rindu kot. Lepas tu lepas pi, sampai di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi salam, dia keluar, salam tu mesra. Pasal mai hari tu kita tinggalkan rumah dia dengan kemesraan. Salam-salam, salam Sayyidina, apa waktu sihat, alhamdulillah. Anak macam mana anak? Dia sebut beranak ke? Tak ada masuk rumah, cerita terus. Allahumma salli ala Sayyidina. Akhirnya datuk tu dapat dipindahkan daripada zaman jahiliah kepada Islam, daripada hidup kegelapan kepada cahaya. Tu dakwah. Tapi dakwah atau passion tu lah, dia lambat, dia tak boleh pergi cepat, dia slow, tengok masa. Sebab tu kata ulama, al-waqtu juz'ul minal ilaj. Masa tu penentu, dia sebahagian daripada rawatan. Dakwah ni lambat, tapi kesannya hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia nak bagi serap. Dakwah tu nak bagi serap, nak bagi masuk. Dan pendakwah ni, dia kena tiru macam Rasulullah, lemah lembut. Baru ni saya balik daripada Mesir. Bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada kami naik flight mas balik daripada KLIA balik ke Lostak. Waktu saya mula bila langkah masuk dalam flight tu, pramugari tegur saya. Saya pun tak sedar dia tegur. Lepas tu baru sedar dia tegur, tak apalah, kita pun bermesra, maknanya sambut dengan elok lah. Waktu saya nak keluar, dia kata, Ustaz, boleh ambil gambar? Saya kata, boleh. Dia terkejut. Saya pun heran pasal apa dia terkejut. Boleh ambil gambar. Lepas tu dia pergi ambil handset dia, jangan ambil gambar. Lepas tu mainlah 2-3 orang pramugara ambil gambar sekali. Lepas tu saya tengok dia sangat ceria. Lepas tu saya keluar. Kawan-kawan kata, Ustaz tahu pasal apa tanya boleh ambil gambar ke? Pasal dia pakai macam tu, pakai
baju apa? Baju kebaya tu. Tu rambut dia sergum tu. Hak tu menyebabnya. Boleh ambil gambar ke? Boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar ke? Oh. Baru saya faham. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi ustaz kata boleh ambil gambar tu, dia seronok tu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia. Amin. Jadi subhanallah, mungkin dia balik baru teringat, ish boleh ustaz tu. Dia ingat saya ni pakai serban macam ni, tak boleh ambil gambar lah kan. Tuan-tuan, jadi maknanya kadang-kadang hati orang ni mudah sangat kita sentuh dia. Dengan kita tunjuk seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah kata walau kunta fa bima rahmatin minallah walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara rahmat Allah, engkau tu lembut hati engkau, wahai Muhammad. Kalau engkau keras, engkau bengis, lam faddu min hawlik, orang akan lari daripada engkau. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap kita ni kena cuba ajak orang-orang yang tergelincir mai ke jalan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta orang bukan Islam pun kita kena cuba untuk tarik dia mai pada agama. Tapi masalahnya kita takut nak cakap tentang agama kita kan? Betul tak? Takut kita ajak-ajak dia tanya, oh tak kerti jawab. Hak tu yang kita tak mau nak ajak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan susah pun. Tanya tentang dia ya. Apek, you sihat lah? Sihat, dia kata. Kalau kita baik motor, sambil-sambil tengah dia duk nak tukar tayar motor ke, bos, you anak berapa orang? Sahabat Sayyidina Muhammad. Dia kata 3. Pasal apa 3? Pasal apa tak mau beranak ramai? Tuan dengar dia jawab apa? Tuan-tuan masuk lah. Hari sekali tu saya pergi buat baju Sahabat Sayyidina Muhammad. Sembang macam tu lah. You bos, you anak berapa orang? 2. Pasal apa 2? Dia kata, oh susah oh. Ini sekarang susah. Kalau kita nak makan malam-malam, dia kata, anak ramai susah, dia kata nak makan. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kerana tu tak mahu anak ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kurang juga yang lepas jawab, la zaman PKP, susah nak cari duit, anak ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi masuklah dakwah balik situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah cara kita menyampaikan dakwah. Kena bersembang. Kena bersembang. Supaya kita boleh letak sikit dakwah kita dalam hati dia. Walaupun hanyalah tak besar mana, walaupun sebesar tu, bagi dia, bila kita habaq, dia main dalam kepala otak dia. Ni lah yang nak proses. Nak tinggalkan Islam kat dia. Sikit lah. Lepas tu dia main dalam kepala otak. Lepas tu dah Tuhan dia akan fikir lagi. Macam Dr. Harundin. Dia bercakap dalam satu program TV. Dia kata yang masuk syurga orang Islam je. Orang tak bukan Islam, kalau orang bukan Islam dia tak boleh masuk syurga. Waktu tu Ustaz Fitri. Sebelum tu dia pendakwah Hindu. Dia dengar macam tu, dia tak puas hati. Mana boleh syurga tu orang Islam je masuk, orang tak Islam tak boleh masuk. Dia marah. Lepas dia masuk Islam, dia cerita, kalau boleh dia nak tendang TV tu, nak marah dekat Dr. Harundin. Tapi kalimat tu berantu. Hak masuk Islam, orang Islam. Hak masuk syurga, orang Islam. Tak masuk Islam, tak masuk syurga. Dia main dalam otak dia. Tu jalan. Dia pergi kerja. Dalam jalan pergi kerja tu fikir. Dia kata, kalau sungguhlah ustaz tu cakap aku masuk neraka, dia pun tahu kat neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Nak kena tu satu hari tak pergi kerja, aksiden tengah jalan. Bila aksiden, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kereta jam. Pelan. Aksiden ni kadang-kadang lambat-lambat tu bukan sebab apa? Sebab orang nak tengok. Pakat balik, semua pakat brake tengok. Tu jadi pelan-pelan tu. Bila sampai dekat Ustaz Fitri ni, dia tengok aksiden, kawan tu duk macam tu.
kepala sebelah duduk tang steering. Tengok-tengok. Mai takut. Kalaulah aku macam tu, tak boleh masuk syurga. Duk bantu duk main. Minggu lepas tu pula dia cerita masalah Sayyidina Muhammad. Baca surah abang. Satu orang tengah main golf, dipanah petir. Uish, lagi sekali. Takut. Dia main. Tu yang kita nak tinggal kat Cina tu. Akhirnya subhanallah, dia pun sampailah perasaan tu jadi penuh dalam diri dia, nak masuk Islam. Tak mau dah. Nak tinggal agama Hindu, nak masuk Islam. Tapi tak tahu cara nak buat macam mana. Tapi dia tahu orang Islam sembahyang berhimpun ramai-ramai hari Jumaat. Dia pun cari masjid yang dekat dengan bus stand. Dia pun tunggu orang nak keluar daripada masjid. Harapannya orang keluar daripada masjid, orang tanya, Tabi, mau masuk Islam? Tapi seorang pun tak tanya apa, dia kata. Keluar seorang. Sampai habis, seorang pun tak semawa nak masuk Islam. Dia balik kecewa. Satu hari, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada seorang kawan Melayu, budak Universiti UKM. Dia abang, aku nak masuk Islam. Nak masuk Islam, jom. Tapi tak boleh lagi hari ni. Nanti aku nak buat hampir. Cerita dia pergi cari lagi nak masuk Islam ni. Pergi pejabat Perkim. Lepas dia kerja, dia pergi pejabat Perkim. Dia sampai-sampai tu, pegawai, staff Khani di pejabat Perkim tu nak keluar balik lah. Nak balik. Tabi, mau buat apa? Dia mau masuk Islam. Esoklah you main waktu pejabat. Itu dia. Tuan-tuan, tu orang Islam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dia kata susahlah masuk Islam. Tuan-tuan tahu apa hukum menangguhkan orang masuk Islam? Murtad. Auzubillah min dzalik. Sebab meridai dia duduk dalam kekafiran. Ar-ridha bil kufri kufrun wa ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Ridha dengan kufur hukumnya kufur, ridha dengan maksiat hukumnya maksiat. Akhir kawan tu bawa dia pergi. Tu Dr. Haruddin masih jadi pensyarah di Dr. Haruddin pensyarah UKM dah di Bangi. Bila ketuk-ketuk bilik Dr. Haruddin buat appointment Ustaz Sayyidina Muhammad, buka pintu, dia terkejut. Orang ni nak tendang nanti biar tu. Ustaz Sayyidina tengok tergamam dia. Allahu Akbar. Bila duduk baru dia tahu, inilah Dr. Haruddin, pendakwah terbilang di Malaysia, ulama besar. Dia masuk Islam dengan Dr. Haruddin. Ketuk hati dia hari tu, masuk Islam. Cara Dr. Haruddin pun penuh hikmah. Dia kata, kalau you nak makan apa, you makan. Bila masuk Islam ni nak makan apa, semua boleh makan. Babi ya jangan makan. You nak minum apa, you minum. Arak ya yang tak boleh minum. You nak pakai apa, pakai. Mah yang tak boleh pakai. Dia kata mudah je Islam. Itulah Islam. Kita ni habang awal-awal nak masuk Islam, itu lancau kena potong. Bila habang tu serut dia. Tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Allahu Akbar. Ni kita ni tak ada penawar. Dan penawar dia begitu. Maknanya lembut dan orang mudah untuk menerima agama kita. Tu Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah orang pada agama kamu, ke jalan Tuhan kamu, bil hikmah, dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya buka soalan kalau ada, insya-Allah. Orang Melayu passion ni. Sampai ke Azhar. Dia tanya soalan semua slow ya. Tapi orang Indonesia pakat kat tangan. Betul lah kita orang Melayu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Tanya selawat Kamilah. Allah maksud Karim abad wal ummahat. Wal abad dan ummahat tu maksudnya Nabi Adam Nabi. Dah macam ni. Ni selawat untuk murahkan rezeki.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Ya Allah Tuhan kami, selawatkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ialah karimil aba wal ummahat. Nabi ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya orang yang menyantuni ayah-ayah dan menyantuni ibu-ibu. Karimil aba wal ummahat. Bacanya 11 kali lepas subuh, 11 kali selepas asar. Tapi dia kena hafal. Tuan-tuan dengar ni, tulis tak boleh. Tulis tak boleh. Dan tuan-tuan kena hafal. Jadi dapat tu dengan hafaz. Bila hafal, jadi dia memurahkan rezeki kita siang dan malam, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Salam dulu. Ya. Adakah sampai kita buat balik tahlil, kita suruh masjid buat, kita buat surah buat, kita suruh surah buat, adakah pahala kita sampai? Kalau kita buat dengan lafaz doa, pasti akan sampai. Jadi bila mana masalah tu imam dia baca doa tu tang mana? Tang doa. Dia minta hak kita baca tu, ya Allah Tuhan kami, asibna Allahumma ala qiraatina hadhi thawaban jazila wa ajran minka azima wa taqabbalha minna qabulan mubarakan jamila waj'alhu fi sahaifina wa sahaifi walidina. Tu minta Tuhan bagi jadi pahala tu buh dalam buku mak ayah kami. Doa. Kalau doa sampai tak sampai? Berani kita tak sampai? Doa tu sampailah. Kalau Syekh, misal Syekh Nuruddin macam ni, bilik ni tutup, bilik kita tutup semua pintu tingkap, lepas tu bawah pintu pun buh dengan kain lagi, hantar SMS ke London, sampai tak? Dia pergi sampai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa yang payahnya Tuhan nak bagi sampai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam kubur tu sebelah menyebelah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah tak sampai hak orang hidup ni pada orang mati, cakapan tu, Nabi tak tanyalah kubur pemimpin Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar, dibuh dalam satu lubang. Nabi tanya, Nabi sebut nama seorang-seorang pemimpin Quraisy tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi sebut nama. Jumpa lagi yang aku kata hampa-hampa itu. Jumpa lagi yang aku kata kat hampa itu. Hak aku kata dalam kubur ni sekian-sekian, balasan Allah sekian-sekian. Jumpa lagi. Itulah kita buat talqin kat kubur. Kita ajar talqin, maknanya kita hak hidup ni kita ajak orang. Ajak hak dalam kubur, ajak hak atas kubur. Nanti bila main dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, mereka bertanya, siapa Tuhan kamu? Jawablah Allah. Itu kita ajak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah bila mana kita doakan kepada orang yang mati, jadi dan kita hantar pahala tu, pastilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Mana ada yang mustahil pada Allah. Pasti Allah akan sampaikan. Allahu a'lam. Lagi soalan? Ini maaf saya Ustaz. Ini doa kalau Ya, insya-Allah. Ustaz, cakap pasal jalan-jalan kita yang bukan Islam lah. Jadi saya juga di kawasan bukan Islam ramai. Ada yang mengatakan pada waktu akan nanti mereka yang non-Muslim akan menuntut pada kita. Kenapa kita tidak mendakwah mereka pada waktu hidup mereka lah. Ya. Memberitahu tentang Islam, tentang akhirat, tentang Tuhanan semua. Jadi apa jadi pada mereka? Because mereka akan mati kubur sebagai mereka masa mereka mati mereka kufur lah. Ya. Mereka akan masuk ke neraka. Jadi dalam keadaan ini dia menuntut hak daripada saya sebagai seorang Islam yang tidak berdakwah pada mereka pada hidup. Ya. Adakah pahala saya kepada dia? Ya. Atau macam mana? Terima kasih. Yang pertama sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Setiap orang yang ada kepahaman macam yang tanya soalan pada kita, berasa esok ni kalau mati, kalau dakwa kat kita, tak tahu kita siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hantar ajak kami kepada Islam. Okey. Bagi orang yang ada kefahaman, yang pertama sekali, dia kena doa. Ya Allah, Engkau bukalah taufik dan hidayah kepada jiran-jiran aku yang beragama, yang bukan beragama Islam ni. Maknanya itu penting lah tu. Bila kita minta pada Allah, ikut suka Allah, jalan dia, macam mana dia akan masuk Islam, tu kerja Allah. Tu paling kurang untuk kita nak lepas daripada Tuhan. Persoalanan pasal apa tak ajak mereka kepada Islam. Mungkin pada masa kita hidup kita tak berjaya nak bagi mereka masuk Islam, tapi mereka masuk Islam dengan cara lain. Hidayah yang Allah bagi pada mereka tu ialah hidayah yang Allah telah peruntukkan sejak azali, nak bagi begini kat depan. Okey. Satu. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni, dakwah dengan tingkah laku. Mungkin kita tak boleh berdakwah dengan mulut, dengan lisan dia panggil. Kita boleh berdakwah dengan tingkah laku. Tunjuk perangai seorang Islam. Sampai dia kata, bagus ya jiran kita ni. Dia tahu kita orang Islam, kita bagus. Nak keluar rumah, angkat tangan, hormat, hari-hari tanya khabar. Macam dia seorang Islam, tapi dia seorang yang bukan Islam. Kita mempamerkan akhlak yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita boleh hantar makanan, pada hari kita ada rezeki lebih sikit. Mungkin kita boleh bagi duit ke anak dia, kan? Nak keluar daripada rumah, tengok-tengok anak ada, mai, bagi duit. Orang ni dia mudah tertawan dengan duit. Ada seorang kawan saya, ayah dia Tok Guru. Tok Guru bila mengajak zaman dulu-dulu ni, tabung gerak semua orang berduit shilin. Akhirnya duit shilin tu jadi cukup banyak. Bila dia keluar nak pergi sekolah, nak pergi kat asrama, dia cekau duit shilin tu, dia buh timba, buh dalam beg dia. Duit shilin ni masalah dia guna waktu bila dia nak keluar daripada kampung, lintas budak-budak main bola, dia panggil mai, dia bagi duit shilin, bagi budak-budak dapat duit shilin, syok lah. Tapi dia kata, jangan pakai slot pendek. Nanti kalau main bola pula jangan pakai slot pendek. Tu ya pesan. Tak pakai kalau tak pakai slot pendek dapat lagi duit. Dia balik pula salah Sayyidina Muhammad. Budak-budak dah main bola lagi. Dia panggil terpa, tak nak bagi duit. Tapi ada budak seorang tak mau main, menyerok balik pokok. Tak mau. Mai tak mau. Pasal apa tak mau main? Dia tunjuk slot pendek. Jadi maknanya dakwah. Jadi kat anak India tu, bila kita keluar main, ada duit sikit, bagi RM1. Dakwah belhan. Niat kita, moga-moga Allah bagi taufik dan hidayah kat dia, sebab Allah yang bagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tak akan mampu memberi hidayah pada siapa yang engkau kasih, tapi Allah yang bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja memberi taufik hidayah Allah. Ada seorang kawan saya, dia kalau pagi-pagi nak beli nasi lemak ke, roti canai ke, dia berhenti, dia tengok dalam kedai ada orang bukan Islam hadut makan roti canai tu. Kalau ada, sehari dia bayar dia kata dekat orang jual roti canai tu, hak ujung tu saya bayar. Dia bukan bayar hak kita ni, tu bayar hak bukan Islam. India, APEC, apa semua. Dengan harapan apa? Sehari bila orang tu keluar nak bayar, tuan kedai kata, tadi orang bayar, satu haji bayar. Haji? Nak dekat pergi haji lah. Haji. Bila haji tu orang Islam kut-kut bermain di hati dia. Nampak tak? Jadi benda tu sebenarnya kalau ada hak tu langsung dapat link dah. Kalau ada niat kita nak beri kepada orang taufik dan hidayah, langsung kawan tu dah ada link dah.
Allah hantar, tu dia panggil rahmat Allah. Cuma nak bagi demai ni, nak bagi demai tu. Jadi itu jawapan kepada soalan tadi. Kalau kita tak mampu nak sampaikan dengan lidah, jadi sampaikan hidayah dengan doa dan hati kita. Seterusnya soalan, Allahumma salli ala sayyidina, apa kedudukan kita melafazkan selawat secara ikut-ikut dalam majlis online tanpa bimbingan guru dan para pembimbing? Baik. Selawat ni tuan-tuan, unik selawat dia tak macam zikrullah. Zikrullah kita kena hadirkan Allah baru ada pahala. Contoh dia majlis tahlil. Orang berzikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kena ada, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Okey, dalam 100 kali tu imam bertahlil la ilaha illallah, jadi hadirkan Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Tapi waktu demail hati, makan apa malam ni ya? Hati kosong, tak ada apa. Sedap mak ni. Syek biryani dah apa ni. Waktu tu kosong, tak ada pahala. Tapi berbeza dengan selawat. Selawat ni sekalipun tak hadir Rasulullah, tetap ada pahala. Zikrullah kalau kita menunjuk-nunjuk, tak ada pahala. Selawat berbeza. Menunjuk-nunjuk pun ada pahala. Nanti kita riak. Apa maknanya? Kita berbangga memuji Rasulullah, tunjuk ke orang, ada pahala. Jadi berselawat kalau ikut-ikut walaupun cara online, tetap ada pahala. Itu istimewa selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, bagaimana kita nak memahami maksud takdir Allah? Tentukan kerana setiap orang disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Tuhan suruh kita berdoa. Doa tu termasuk ikhtiar. Tapi Tuhan bagi tak ikut yang kita nak. Dia bagi yang telah ditakdirkan di azali hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita dapat tak kurang dan tak lebih daripada yang telah ditakdirkan hari itu. Lepas tu dia suruh doa pasal apa? Sebab doa tu ibadah. Doa tu macam sembahyang, macam puasa. Dia suruh doa. Dan dia pasti kabul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Waktu hamba-Ku bertanya, aku dekatkan jauh, aku dekatkan jauh. Jawab pada hamba-Ku, aku dekat. Aku perkenan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Cuma Allah bagi ikut masa dia nak, bukan masa kita nak. Pagi tadi Haji Yusof, mana Haji Yusof? 2 tahun dah nak bagi rida kat saya ni. Semalam saya di Putrajaya. Saya selalunya saya bawa 2 rida main KL ni. Tapi semalam terambil 1 je rida. Boleh ambil. Keluar-keluar, lepas ceramah, 2 orang duk salam tu, 1 orang saya tak ada tengok muka dia pun. Syekh, saya nak rida Syekh. Bagi je kat dia. Terus tu teringat, aku ni hari esok dah ada falah lagi ni. Jadi dia minta dah, tak apa. Teringat anak murid saya ni, Ustaz Aidil. Minta Kak Aidil pinjam Ustaz rida dia. Allahumma salli ala sayyidina. Makan pagi tadi, habis makan, Haji Yusof kata, nak bagi hadiah kat Syekh sikit ni. 2 tahun dah dia kata. Buka-buka rida. Dapat balik, ganti. Nampak tak? Dia tak bagi 2 tahun hari tu, dia bagi hari ni. Dia bagi masa yang dia nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Allah. Kadang-kadang orang hutang kita banyak. Tak haraplah orang bayar hutang kita. Tak bayar. Tak bayar. Sampai satu masa esok, masa ada Sayyidina Muhammad, waktu tu sangat berharap. Waktu tu dia bayar. Nampak ada Allah. Kadang-kadang kita minta law tu, dia bagi law tu. Kadang-kadang kita minta, dia tak bagi hari tu, dia bagi nanti. Kadang-kadang dia tak bagi di dunia ni pun, dia bagi di akhirat nanti. Waktu tu seorang tu bila sampai di akhirat, tengok gunung-gunung pahala. Dia pun tanya Allah, ya Allah Tuhanku,
Pasal apa banyak sangat pahala aku ni Tuhan? Ni pahala apa Tuhan aku ni? Allah katakan itulah pahala di dunia hari tu hamba doa tapi aku tak kabul. Waktu tu hamba ni dia minta pada Allah, ya Allah Tuhan aku, balikkan aku ke dunia ya Allah. Aku nak berdoa tapi engkau jangan kabul. Kok tu pula salah Sayyidina Muhammad. Nampak tak doa? Jadi subhanallah, tu konsep doa ni ibadat, doa ya. Bagi tak bagi tu Allah. Kadang-kadang kita minta sangat-sangat, ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah. Hidup miskin tu. Siapa Allah tak bagi kaya? Hang kalau kaya, hang tak main masjid dah. Berarti apa? Allah tak bagi sebab Allah sayang. Hang kalau hang kaya, hang belagak, hang menyombong, hang kena miskin, baru hang rendah diri. Allah Maha mengetahui. Kalau ada di hati sebesar zarrah saja takabur, syurga tak boleh masuk dah. Haram. Masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya memperlakukan hamba-hamba dia. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya serah balik pada pengurusi doa Al-Fatihah.